Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Hashim Kamali, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Baharudin, Profesor Kehormat Pusat Dialog Peradaban Universiti Melaya dan penyandang kursi Kelestarian UKM YSD. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Malaysia, para penyampai ucap utama, para pembentang seminar, para peserta, urustia, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Tahiyatan wa salamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas rahmat kurniaannya dapat kita bersama pada kali ini dalam suasana kita masih lagi berdepan dengan COVID-19 dan dunia masih lagi berdepan dengan cabaran yang besar, sama ada dalam konteks ekonomi atau cabaran kesihatan. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua dan melihara negara kita khususnya insya-Allah. Memulakan bicara, saya ingin memetik suatu firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang seringkali kita baca sebagai peringatan Allah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya telah berlaku kefasadan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Hal ini terjadi kerana Allah hendak menyampaikan dan memperingatkan tentang balasan-balasan di atas kerja buruk yang dilakukan oleh manusia. Mudah-mudahan mereka semua kembali bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, peringatan Allah tersebut menggambarkan suatu peringatan dan ancaman keras terhadap mereka yang seringkali melakukan kerosakan, kefasadan di muka bumi. Sama ada kefasadan dari segi akidah, ia akhirnya akan melebar kepada kerosakan-kerosakan yang lain. Bila mana akidah mereka rosak, maka akan rosaklah sistem hidup mereka. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial dan termasuklah sistem alam sekitar seluruhnya. Setiap tindakan yang dilakukan akan berikan imbangan khusus ke atas manusia. Semoga bencana buruk yang ditimpa akan beri keinsafan kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, keinsafan tersebut mendorong kita untuk menyusun kembali prioriti pertumbuhan yang lebih lestari, menyeimbangkan antara keperluan material dan pembangunan sosial. Khazanah alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu amanah dan dipertanggungjawabkan kepada generasi kita dan untuk generasi pada masa hadapan. Saya besar hati ingin merakamkan sekalum penghargaan dan tahniah kepada semua yang terlibat, terutama penganjur utama International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia kerana menganjurkan persidangan yang sangat bermakna pada hari ini dengan bertemakan International Conference on Islam, Sustainability and Resilience 2021. Dua tema utama yang diserlahkan dalam persidangan iaitu kelestarian dan daya tahan menurut tasawur pemikiran Islam. Dua tema ini adalah teras kepada pemulihan negara di ambang fasa endemik selepas bergulat ataupun dengan dua krisis yang telah saya nyatakan tadi iaitu kesihatan dan ekonomi. Kita perlu bangkit semula dan lebih kuat dengan trajektori baru yang kita perlu lengkapkan. Berdasarkan laporan risiko global 2021 dan Forum Ekonomi Dunia, komuniti global yang dijangka akan berhadapan dengan pelbagai krisis kritikal dalam tempoh dasawarsa yang akan datang. Selain pada penularan penyakit berjangkit, kita turut diancam dengan krisis perubahan iklim yang merangkumi cabaran perubahan cuaca ekstrim dan bencana alam. Selain daripada itu, pelbagai risiko lain yang disenaraikan termasuk ketegangan kuasa besar dunia, ancaman senjata pemusnah massa, krisis ekonomi, riba, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan digital dan serangan sekuriti cyber, kekeliruan identiti dan budaya, serta kebejatan kehidupan sosial dan kesihatan mental.
Semua cabaran-cabaran ini menunjukkan kepada kita perlunya suatu penyelesaian yang sangat komprehensif, yang lengkap merangkumi semua elemen spiritual, mental kita dan juga fizikal kita. Laporan terkini panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bertajuk Perubahan Iklim 2021 Asas Sains Fizikal telah menyatakan secara jelas bahawa tindakan manusia adalah faktor utama yang mencetuskan perubahan iklim sepanjang sejarah kehidupan di muka bumi, selaras dan bertepatan dengan amaran dan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah saya bacakan pada awal bicara kita. Tidak nafikan aktiviti perindustrian, perdagangan, pengangkutan, perternakan dan pertanian adalah penyumbang utama kepada pelepasan gas rumah hijau ke udara. Secara langsung akan meningkatkan purata suhu dunia. Lebih parah bila mana tarahan hutan, padang ragut dan kemerosotan kualiti guna tanah memburukkan lagi keadaan. Pada sisi yang lain, pandemik COVID-19 telah melumpuhkan ekonomi terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Prestasi ekonomi global menguncup sebanyak 3.2% pada tahun 2020. Laporan International Labour Organization 2021 telah pun menganggarkan kehilangan 8.8% jam bekerja global bersamaan dengan 225 juta pekerjaan sepenuh masa. Kita menyedari bahawa sektor kesihatan dan ekonomi negara tidak kalis wabak. Justru tahun 2021 merupakan indikasi tahunan permulaan yang amat penting untuk menggarap hala tuju yang lebih jelas, terutama dalam memastikan pertumbuhan yang lebih mampan dan berdaya tahan yang ampuh. Kerjasama erat mesti digembelengkan bermula daripada sektor akar umbi kita hinggalah kepada peringkat global. Menyedari hakikat tersebut, kita mesti terus bergerak ke hadapan. Bagi menangani kesulitan ini, kita wajar bermula dengan pembudayaan sumbang saran ilmu, pengkajian dan pembangunan. Data yang diterbitkan oleh UNESCO telah pun menunjukkan bahawa umat Islam masih ketinggalan dalam aspek ini. Hanya 2% daripada keluaran dalam negara kasa diperuntukkan untuk aktiviti kajian. Sebaliknya, Korea Selatan dan Jepun berbelanja lebih 4% daripada KDNK mereka untuk meneroka penemuan baru, teknologi termaju, penggubalan polisi lebih segar untuk menangani cabaran sosial, ekonomi dan alam sekitar. Krisis ini memberi ibrah atau peringatan kepada kita semua agar mempersiapkan segala bentuk kemungkinan bagi memitigasi risiko yang lebih rumit. Bukan hanya ketahanan kewangan fiskal sahaja, bahkan kecekapan kepimpinan dan urus tadbir negara, pelan komunikasi strategik, kemahiran membuat keputusan getir, keupayaan mental rakyat dan kelestarian alam sekitar. Menjalankan aktiviti seperti biasa bukan satu pilihan dan jalan keluar yang terbaik. Norma baru menuntut garapan polisi, sistem, strategi, kaedah dan budaya baru. Daripada perspektif alam sekitar, secara jelas kita telah merencanakan naratif yang sangat penting seperti dinyatakan secara khusus dalam RK12 dan Green Budgeting Bajet 2022. Perkara utama dinyatakan dalam pembentangan RK12 iaitu Malaysia mensasarkan pelepasan GHG Sipar bersih seawal 2050 dan bersedia mengemudi ekonomi kitaran berbanding ekonomi linear, termasuk menawarkan pelbagai insentif keuangan dan berkonsepkan kelestarian. Saya optimis dan berharap agar kita sedia mendukung aspirasi bagi mewujudkan negara yang lebih mampan menerusi rencana pembangunan dan teknologi hijau. Perkara ini boleh dilaksanakan oleh pelbagai pemegang taruh sama ada penggubal dan pelaksana dasar, institusi keuangan, pemain industri dan ahli akademik. Forum Ekonomi Dunia telah menggariskan 4 aspek utama untuk membangunkan semula negara secara pasca pandemik. Pertama, iaitu memformulasikan rangka kerja holistik berasaskan pengurusan impak krisis. Yang kedua, pelaburan dalam sektor pengurusan risiko berfaedah tinggi merentasi negara. Yang tiga, penambah baik proses komunikasi dan membenteras kecelarutan ataupun kecelaruan dalam maklumat. Dan keempat, meneroka sinergi baharu
antara sektor awam dan sektor swasta berkait persediaan menghadapi cabaran masa depan dalam bidang ekonomi dan logistik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, di peringkat kementerian kami komited untuk meneruskan agenda kelestarian alam sekitar dan air. Alhamdulillah, kerajaan telah menubuhkan Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia sebagai platform tertinggi yang dipengerusi oleh Yang Amat Perdana Menteri Malaysia. Majlis ini akan berfungsi sebagai pemudah cara untuk mencapai pengurusan dan pengurangan pelepasan GHG sebanyak 45% daripada KDNK pada tahun 2030 dan mencapai pelepasan GHG bersih sifar seawal tahun 2050. Kasar juga antaranya ialah kita berusaha untuk menggubal pelan induk bandar rendah karbon, pelan pembangunan mobiliti rendah karbon, memperkenalkan platform perdagangan karbon domestik, menubuhkan pusat inventory gas rumah kaca atau rumah hijau negara, menyemak semula dasar perubahan iklim negara 2009 dan merangka Akta Perubahan Iklim. Selain daripada itu, Kasar juga memperkenalkan pendanaan awam menerusi wakaf iaitu wakaf air dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia bagi membiayai projek bekalan air khususnya di luar bandar yang berskala kecil. Ini merupakan satu contoh penyelesaian isu kelestarian dengan mengimplikasikan platform kewangan sosial Islam. Ia juga menjadi satu bukti bahawa agenda lestari bukan hanya tanggungjawab kerajaan dan agensi berwajib, tapi turut memerlukan sokongan individu dan komuniti, termasuklah pihak swasta dan industri di setiap peringkat terangkum dalam keluarga Malaysia. Untuk mencapai hasrat tersebut, kita sangat mengharapkan mobilisasi di antara semua pemimpin, ahli akademik, tokoh-tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh korporat dan semua pihak bagi menjayakan agenda kita. Akhir kata, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada Pak Penganjur yang menganjurkan program kali-kali ini. Kita harapkan mudah-mudahan wacana ini akan mencampurkan fikiran yang efektif, bahkan menghasilkan solusi yang praktikal dan dinamik untuk rakyat, agama dan negara yang kita kasihi. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh takzim merasmikan International Conference on Islam, Sustainability and Resilience 2021 pada kali ini. Aqul qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah.